A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan Hafiz bin Samsuddin. Nombor kad metrik 2019-290854. Bahagian saya dalam assignment ini ialah persoalan kajian, cadangan dan kesimpulan. Pertama sekali ialah persoalan. Sebelum memulakan mana-mana kerja ataupun assignment, maka kita hendaklah mempunyai penyataan masalah terlebih dahulu ataupun lebih dikenali ataupun boleh juga dipanggil persoalan kajian. Maka persoalan kajian yang dapat kami kemukakan di sini ialah yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan konsep zakat. Yang kedua ialah apakah peranan zakat, dan yang ketiga, bagaimanakah zakat dapat berfungsi dalam membasmi kemiskinan. Perkara-perkara ini akan dihuraikan oleh rakan-rakan yang ahli kumpulan yang lain dalam bahagian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Azaman bin Wan Zaki. Saya daripada kelas IC 2102A. Hari ini saya ingin menerangkan apa yang dimaksudkan dengan zakat. Zakat daripada perkataan bahasa Arab yang maksud tazakah, yang zakat itu maksud mensucikan. Zakat itu juga membawa maksud orang Islam yang berkemampuan memberikan derma kepada 8 golongan asnaf, dan memberi zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Daripada segi bahasa pula, zakat berarti bersih, suci, subur dan berkembang. Kita ke slide seterusnya, iaitu dalil tentang zakat. Khudh min amwalihim shadaqatin tuhahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Maksud di sini ialah ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu adalah dalil tentang zakat, bahawasanya zakat ini, mengeluarkan zakat ini adalah wajib bagi semua orang Islam yang berkemampuan. Seterusnya kita pergi ke syarat-syarat wajib bagi zakat. Itu syarat-syarat yang syarat itu telah wajib ke atas seseorang yang akan memberi zakat. Yang pertama, Islam. Orang itu mestilah Islam. Dan kedua, merdeka. Jadi orang itu kita tahu pada zaman ini tiada lagi golongan hamba. Jadi semua orang di dunia, di Malaysia ini telah merdeka, dan tidak satu pun yang telah menjadi hamba. Kedua, harta usaha yang halal sebagai sumber zakat. Apa yang dimaksudkan harta usaha yang halal sebagai sumber zakat? Itu harta macam kita melakukan satu pekerjaan dan mendapatkan duit itu secara halal. Pekerjaan halal seperti pekerjaan jadi polis, doktor, bertani, apa-apa yang berkaitan dengan pencarian kita itu halal, dan duit itu tidak boleh duit curi. Maksudnya kita mencuri duit itu dan berzakat. Jadi tidak boleh, kerana syarat wajibnya ialah harta itu hendaklah halal. Jadi harta yang dicuri atau harta yang diambil, harta yang bukan hak milik kita, adalah tidak boleh untuk dijadikan sebagai zakat. Yang kedua, cukup nisab. Cukup nisab ni macam cukup nisab. Apa maksud cukup nisab ni? Cukup nisab ni ialah wang yang benda yang kita nak bagi kepada, benda yang kita nak zakat itu adalah nisbahnya adalah cukup, dan perhitungannya cukup. Itu dimaksudkan dengan cukup nisab. Yang kedua, yang kelima, yang keenam ialah cukup haul. Dan yang terakhir ialah niat untuk berniaga. Itu adalah syarat-syarat wajib bagi zakat. Sampai di situ saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Ashraf bin Muhammad Kamal. Nombor matrik 2019-475-624. Okey, di sini saya nak membentangkan tentang tajuk kajian kami, iaitu zakat ni adalah instrumen untuk membasmi kemiskinan. Okey, saya mengambil kepada objektif yang kedua, iaitu apakah fungsi-fungsi zakat dalam kehidupan. Iaitu saya telah dari situ, jika zakat itu adalah satu rukun Islam yang wajib untuk kita patuhi sebagai umat Islam. Okey, apakah fungsi dia kepada individu, masyarakat dan negara? Di sini saya kemukakan 4 poin, iaitu yang pertama pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, pembangunan sosial dan pembangunan modal insan. Okey, poin yang pertama iaitu pembangunan ekonomi. Okey, dengan bantuan zakat yang kita kumpul untuk diberikan kepada golongan-golongan asnaf, dengan bantuan zakat tersebut kita dapat meningkatkan ekonomi seseorang, ataupun kita dapat meningkatkan ekonomi asnaf. Okey, contohnya kita dapat membantu golongan asnaf ni dari segi perniagaan. Jika dengan kita bagi modal untuk mereka memulakan perniagaan, dari situ ekonomi seseorang itu akan bertambah ataupun akan meningkat. Contohnya kita bagi bantuan dengan Makcik Aminah. Makcik Aminah ni dapat dengan bantuan tersebut dia dapat buka gerai ataupun kedai makan ataupun kedai jual barang-barang lah, untuk dengan bantuan zakat tu sebagai modal lah untuk meningkatkan ekonomi seseorang. Begitu juga dengan kita dapat meningkatkan ekonomi negara, iaitu kita dapat meningkatkan permintaan jual beli lah dengan barangan produk ni. Sesuatu produk, bila kita bagi bantuan zakat ni pada seseorang, asnaf ni, asnaf ni dia akan menggunakan wang tersebut untuk membeli barangan-barangan keperluan. So di sini kita dapat meningkatkan permintaan di dalam sesuatu produk ni. Jika permintaan tinggi, maka meningkatlah ekonomi negara kita. Di situ kita dapat meningkatkan mata wang negara kita. Okey, perkara ni dia selaras dengan hadis Nabi, iaitu di mana harta itu tidak boleh beredar di golongan atasan saja, ataupun harta itu daripada firman Allah yang bermaksud itu harta tidak boleh beredar pada golongan atasan saja, itu ataupun golongan orang kaya saja. Dari sini kita dapat lihat, orang yang mampu, iaitu membantu golongan-golongan asas ni dapat tingkatkan ekonomi. Di situ maka kuranglah orang yang miskin di dalam negara kita. Okey, kita teruskan kepada poin yang kedua, iaitu pembangunan sosial. Zakat ni dia bukan membantu untuk ekonomi sahaja, dia membantu untuk pembangunan sosial juga, iaitu pembangunan sosial individu lah, individu orang yang menerima zakat ni. Okey, jika kita bagi zakat kepada seseorang tu, dia dapat tingkatkan kehidupan sosial tu, iaitu dari segi perlindungan ataupun bantuan sara hidup, barangan-barangan keperluan asas seperti beras, gula, kopi, dan juga penjagaan kesihatan. Penjagaan kesihatan ni juga pentinglah untuk individu, di mana dalam kita nak teruskan kehidupan, penjagaan kesihatan penting agar kita kekal sihat lah, dan tidak terjadinya jangkitan-jangkitan virus ataupun virus yang boleh berlaku dari segi ketidakjagaan kesihatan ni. Okey, baik. Okey, poin yang ketiga iaitu pembangunan pendidikan. Di samping ekonomi sosial, pembangunan pendidikan ini juga penting dalam kemajuan ekonomi negara pada masa hadapan. Kerana kita perlulah mendidik anak-anak bangsa kita untuk kemajuan negara di hadapan, agar tidak mundur negara kita. Okey, di dalam pendidikan ni, golongan-golongan asnaf ni juga perlu untuk mendapat pendidikan, kerana kita sebagai umat Islam wajib untuk menuntut ilmu. Dia juga penting
jika kita memberi bantuan zakat kepada golongan-golongan asnaf ni, untuk anak-anak asnaf ni, untuk meningkatkan kualiti pendidikan mereka, maka terlahirnya lah asnaf-asnaf yang hebat pada masa hadapan, yang dapat berdaya saing dengan golongan-golongan lain. Dengan anak-anak, jika kita dapat bantuan zakat kepada anak-anak asnaf untuk pendidikan ni, kita juga dapat elak dari golongan-golongan asnaf ini terlibat memberontak ataupun terlibat dengan gejala-gejala jenayah seperti vandalism ataupun perompakan ataupun mencuri, kerana mereka mempunyai wang yang cukup untuk pembelanjaan pendidikan mereka. Poin yang keempat di sini iaitu pembangunan modal insan. Jika kita dengan zakat yang kita kumpul ni, kita dapat membantu golongan-golongan insan yang memerlukan lah, ataupun kita bantuan zakat kepada asnaf. Dalam negara kita ni mestilah terdapat golongan-golongan yang pernah tidak bernasib baik pada masa dahulu dan mereka menyesal pada masa kini, iaitu contohnya penagih-penagih dadah yang terlibat dengan gejala dadah ini dan telah memasuki tempat pemulihan dan ingin meneruskan kehidupan yang baru ataupun memulakan kehidupan yang baru. Golongan-golongan yang di penjara atau ingin meneruskan kehidupan yang baru. Okey, dari sini zakat ni dapat membantu mereka dari segi untuk permulaan kehidupan yang baru mereka lah, agar mereka tidak tenggelam di lubuk yang sama pada masa dahulu. Tidak terlupa juga dengan bantuan mu'alaf. Bantuan mu'alaf ini juga kita dengan zakat ni kita dapat bantu mu'alaf untuk permulaan kehidupan mereka sebagai umat Islam. Dengan ini mereka juga merasakan agama Islam ni adalah agama yang murni dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Okey, begitulah 4 poin daripada saya dalam objektif ini, iaitu fungsi-fungsi zakat dalam kehidupan. Dari segi 4 poin ni, kesimpulan yang kita dapat lihat, zakat ni adalah instrumen dalam untuk membasmi kemiskinan. Okey, dari situ ini saja oleh saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syed Amir bin Hamidullah, nombor metrik 2098055502, akan menyambung apa yang dibentangkan oleh sahabat saya, iaitu saya akan membentangkan dapatan kajian kami, iaitu objektif yang pertama, iaitu dapatan kajian kami ialah yang pertama, iaitu untuk mengenal pasti apa itu zakat. Zakat ialah merupakan satu ibadah yang telah disyariatkan sejak di awal kedatangan Islam lagi sebenarnya, dan ia juga menjadi rukun Islam yang ketiga, dan ia wajib dilaksanakan oleh umat Islam bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu, dikira dalam kes lain, iaitu dia akan menerima zakat. Dia terkecuali daripada untuk membayar zakat ini. Okey, dan sebagaimana yang kita tahu, zakat ini dinyatakan sebanyak 58 kali di dalam Al-Quran. Ia membuktikan bahawa zakat ini amat penting dalam agama Islam. Okey, tu konsep zakat. Kita pergi kepada definisi. Okey, kita pergi kepada maksudnya. Definisi ialah daripada menurut Lembaga Zakat Selangor. Saya ambil daripada Lembaga Zakat Selangor, ialah zakat daripada bahasa bermaksud suci dan subur, termasuk bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat. Manakala dari segi syarak, itu dari segi bahasa, dari segi adalah mengeluarkan zakat adalah mengeluarkan harta tertentu daripada
dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Okey, kita ingat poin yang pertama, kita mengeluarkan harta yang tertentu dengan kadar yang tertentu, dengan syarat yang tertentu, dan memberi kepada golongan yang tertentu, memberi ataupun mengagihkan kepada golongan yang tertentu. Okey, saya bagi satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud adalah surah Asy-Syam ayat yang ke-9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Okey, bermaksud siapa yang suci jiwa ni, bermaksud orang yang menyucikan hartanya. Bila menyucikan jiwa, harta jadi dia menyucikan jiwa. Bagaimana ingin menyucikan harta? Dengan zakat tadi. Okey, kita teruskan kepada hukum zakat. Zakat ini merupakan yang saya maklum mention tadi. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Jadi bila masuk dalam rukun Islam, ia merupakan fardu ain ke atas kita untuk menyempurnakan zakat tersebut. Jadi apakah hukum zakat? Zakat ni merupakan satu benda yang wajib satu benda yang wajib bagi umat Islam. Jadi satu wajib. Jadi setiap umat Islam haruslah membayar zakat. Tetapi apabila ada tetapi ni, dia ada golongan yang tertentu, yang seperti yang dalam saya mention dalam definisi, golongan daripada harta tertentu, bukan semua harta. Lepas tu golongan tertentu sahaja yang membayar zakat. Golongan tertentu, bukan semua orang. Jika orang tu tak mampu, dia dikecualikan. Jika dia seorang perempuan dan ada wali tak nak bayar, jadi dikecualikan. Jadi di situ kita dapat lihat apa yang dikecualikan. Okey, ayat seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang bermaksud, maksudnya, dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat, dan apa sahaja kebaikan yang kamu usahakan adalah bagi dirimu, dan tentu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan apa yang kamu kerjakan. Okey. Jadi Allah telah beritahu supaya dirikanlah solat. Solat itu satu tiang agama dan ia wajib disanakan, dan tunaikanlah zakat. Makna kata Allah memfardukan kepada setiap Muslim ini, setiap umat Islam membayar zakat. Tapi ulama telah meletakkan syarat-syarat tertentu untuk orang yang membayar zakat, dan syarat-syarat tertentu untuk orang yang menerima zakat ataupun asnaf zakat itu. Okey, apa hukum tidak membayar zakat? Okey, saya teruskan kepada poin yang ketiga. Apa hukum tidak membayar zakat? Hukum jumhur ulama kata penolakan ataupun keengganan membayar zakat ini jatuh kepada kufur. Tapi itu pada di awal Islam, dan hukum itu telah dimansuhkan. Jadi yang seterusnya pada yang baru ni, hukum yang orang tidak membayar zakat adalah berdosa besar, dan boleh juga jatuh kepada kufur kerana dia menolak sendiri rukun Islam itu tersebut. Jika dia tidak menyempurnakan rukun Islam, bermakna tidak sempurnalah Islam dia. Dia haruslah dia bertaubat dan membayar zakat tersebut. Okey. Okey, saya teruskan tadi hukum orang tidak membayar zakat yang sekarang ini ialah golongan yang berhak. Siapa yang berhak menerima zakat ni? Adakah semua orang boleh terima zakat? Adakah orang yang kaya tidak boleh menerima zakat? Hari ini saya akan membincangkan dengan terperinci siapa yang harus yang boleh mendapat zakat ini. Zakat ini telah Allah nyatakan dalam Al-Quran siapa yang dapat Allah telah menyatakan iaitu yang pertama orang yang fakir dan orang miskin, dua. Orang fakir satu, orang miskin satu. Ambil zakat, orang yang menguruskan zakat itu orang mu'allaf, hamba-hamba yang hendak merdekakan dirinya, orang yang berhutang, orang yang berbelanja di jalan Allah, iaitu orang yang
orang yang berjihad di jalan Allah ataupun fi sabilillah. Okey, fi sabilillah. Okey, itu saja. Yang pertama saya akan terangkan kepada orang yang fakir dan miskin. Dalam Al-Quran Allah mengasingkan orang yang fakir dan orang yang miskin. Kenapa Allah asingkan? Kerana orang yang fakir dan orang yang miskin ini adalah berbeza. Orang yang miskin ini dia mampu untuk menanggung keperluan asas dirinya, keperluan asas dirinya seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian. Dia mampu, tapi tidak dia mampu tetapi tidak boleh, dia tidak ada lebihan. Bermakna kata dia sekadar cukup untuk syarat sahaja. Dia hanya mencapai, orang miskin ni mencapai minimum keperluan asas. Minimum. Maknanya kata keperluan asas tu dia hanya di tahap yang minimum, paling minimum. Kira memang tak cukup. Sebaliknya orang fakir pula ialah orang yang tidak memenuhi syarat keperluan asas tadi. Sama ada dia tidak mempunyai tempat tinggal, ataupun dia tidak mempunyai pakaian, ataupun dia tidak mempunyai makanan. Maka kadar untuk zakat orang yang fakir dan orang miskin ni adalah berbeza daripada segi dapat tu. Yang kedua ialah mu'allaf. Mu'allaf ni ialah orang yang dijinakkan hatinya untuk memeluk Islam. Jadi apabila dia memeluk Islam, maka dengan secara langsung dia akan meninggalkan harta-harta yang semasa dia bukan Islam itu, harta yang haram. Jadi dia tidak ada harta, ataupun dia dah ada harta. Jadi untuk menolong orang mu'allaf ni haruslah diberi zakat. Jika seorang itu hendak masuk Islam, maka ulama berkata harus untuk bagi pada dia supaya dia tertarik kepada Islam, dan dia menyebarkan kepada orang lain bahawa bagusnya Islam. Orang tidak masuk Islam lagi dah beri zakat. Itu untuk ulama kata boleh beri kepada orang yang baru hendak masuk Islam, orang yang telah dijinakkan hatinya tapi belum memeluk Islam. Orang yang mu'allaf ni akan dapat, kerana untuk menanamkan lagi rasa cinta terhadap Islam itu sendiri. Okey, yang seterusnya ialah fi sabilillah. Apa itu fi sabilillah? Ialah orang yang mengerjakan sesuatu di jalan Allah. Apa contohnya? Contohnya orang yang bekerja, contoh doktor yang berniat di jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu, di jalan Allah. Sebab itu kita dapat lihat pada hari ini pelajar-pelajar universiti ataupun pelajar-pelajar yang menuntut ataupun di sekolah boleh memohon zakat kerana dia sedang fi sabilillah, dia sedang berjuang di jalan Allah ataupun mencari ilmu itu sendiri. Okey, sebab apa kena beri zakat ini kepada orang fi sabilillah? Contohnya kita beri kepada orang belajar. Kenapa? Sebabnya orang ini apabila dia habis belajar, dia akan dengan objektif beri zakat ini kepada orang belajar, supaya apabila dia habis nanti belajar, dia akan menegakkan Islam itu sendiri. Apabila dia bekerja, dalam masa sama dia menyebarkan Islam itu sendiri. Itulah. Yang seterusnya ialah orang-orang yang berhutang. Orang yang berhutang ni diharuskan juga memberi zakat. Tapi sebanyak mana? Sebanyak untuk melunaskan zakat, melunaskan hutang itu sendiri tanpa ada lebihnya. Tapi untuk gunaan dirinya tak ada. Hanya untuk melunaskan hutang-hutangnya sahaja. Okey. Jadi dalam kes ini, jika seorang itu berhutang, maka dia berhak untuk memohon ataupun meminta zakat daripada pengurusan zakat itu. Yang seterusnya ialah musafir. Musafir ini berhak juga menerima zakat. Jika ada soalan, contohnya persoalannya, jika seorang itu kaya, berhak tak dia menerima zakat? Jawapannya ya, jika dia terputus daripada harta-hartanya. Jika dia ada sambungan, dia ada lagi, macam sekarang susah nak terputus pada harta kerana sudah ada online, sudah ada macam-macam. Jadi susah untuk terputus pada harta. Tapi orang yang kaya juga berhak menerima
jika dia dalam musafir dan dia terputus daripada harta-hartanya, maka dia berhak untuk menerima zakat itu. Tambahan lain, dalam musafir ni, kenapa ulama kata orang yang kaya ni boleh juga menerima zakat kalau terputus harta? Sebab ia dikiaskan kepada seperti anak-anak yatim. Beri zakat kepada anak yatim berbanding beri zakat kepada orang yang terputus keluarga. Contohnya anak-anak yang dibuang, yang tidak tahu asal-usul, maka lebih baik diberi kepada yang tidak ada asal-usul daripada berikan kepada anak yatim. Kerana apa? Anak yatim ni masih ada keluarga yang mengetahui tentang dirinya. Mana kata ada sanak saudara yang mengambil cakna tentang anak yatim ni sendiri, manakala yang anak terbuang ni tak ada. Jadi better kita bagi kepada anak yang terbuang tadi, ulama kata. Sebab itu orang yang musafir ni, yang kaya sekalipun, dia berhak menerima zakat. Seterusnya yang keenam ialah amil. Apa itu amil? Orang yang mengurus, mengutip dan mengagihkan zakat. Dia berhak menerima zakat itu atas tapi banyak mana yang diterima? Adakah sama dengan asnaf? Adakah sama dengan orang fakir miskin? Adakah sama dengan orang musafir? Adakah sama dengan orang fisabilillah? Jawapannya tidak. Dia kata tidak sama kerana kadar yang amil zakat ini telah ditetapkan dan tidak akan sama dengan asnaf yang lain. Ia bertujuan untuk sebagai upah sahaja, bukan untuk membantu ataupun tu. Hanya niat untuk upah sahaja. Disebabkan itu diberikan kepada amil zakat. Yang terakhir, yang ketujuh, iaitu hamba yang memerdekakan dirinya. Contohnya seorang hamba pada zaman sekarang, mungkin kita tidak dapat lihat. Pada zaman sekarang, seorang hamba yang ingin merdekakan daripada tuannya, dia telah membuat perjanjian dengan tuannya. Jika dia hendak merdeka, dia akan membayar dengan harga-harga tertentu, dengan kadar-kadar tertentu. Maka harus kita memberikan zakat kepada dirinya untuk dia membebaskan dirinya. Maafkan saya. Okey, jadi zakat ini harus diberikan kepada orang yang hamba tadi yang ingin memerdekakan dirinya daripada tuannya. Jadi setakat itu saja daripada saya. Yang kurang itu datang daripada saya, yang lebih itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hakikatnya dua-dua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najwan Syahmi bin Kamrul Zaman. Nombor metrik 2019257038. Okey. Pembincangan pada kali ini adalah berkaitan dengan bagaimana zakat menjadi satu instrumen untuk membasmi kemiskinan di negara kita. Okey, sebelum kita beralih kepada bagaimana zakat itu menjadi satu instrumen, kita mulakan dengan hubungan zakat dan maqasid al-syariah. Sebagaimana yang kita tahu, maqasid syariah adalah kepentingan diri kita, iaitu menjaga agama, yang kedua menjaga nyawa, yang ketiga menjaga akal fikiran, keempat menjaga maruah dan keturunan, dan sekali ialah menjaga harta. Okey, hubungan yang pertama antara zakat dan maqasid al-syariah adalah dalam prinsip menjaga kemuliaan agama. Bagi umat Islam, menjaga kemuliaan agama adalah satu perkara yang penting dan wajib.
untuk sebagai umat Islam, untuk kita menjaga agama kita. Ini makna memelihara kesucian agama dalam apa jua keadaan. Segala perintah Allah dan segala larangan haruslah dijauhi, dan seperti mana tahu membayar zakat itu adalah satu daripada perintah Allah yang terdapat di dalam rukun Islam. Sebagaimana kalau kita membayar zakat, ia berarti kita menjaga kemuliaan agama. Okey, yang kedua adalah zakat menjaga nyawa. Seperti bagaimana tahu, bila kita membayar zakat, kita membantu orang lain dan secara tidak langsung menjaga nyawa. Tidak semestinya diri sendiri, malahan kita bertanggungjawab terhadap nyawa umat Islam yang lain. Gitulah bagaimana zakat berkait dengan maqasid syariah dalam prinsip menjaga nyawa. Seterusnya adalah zakat menjaga akal dan fikiran. Bagaimana untuk kita jelaskan zakat menjaga akal fikiran adalah dengan sebagaimana tahu, dalam Islam kita diwajibkan mencari sumber-sumber rezeki yang halal. Begitu juga dengan membayar zakat. Setiap zakat yang kita bayar akan diberikan kepada orang lain adalah dari sumber yang halal. Dari itu, sekiranya kita tidak menjaga akal fikiran, maka dengan itu kita akan mencari sumber rezeki yang tidak halal. Mungkin melakukan kecurian, keganasan atau perompakan dari atas sebab tidak adanya harta pada mereka. Itu yang mendorong mereka kepada melakukan kejahatan dan menjadikan mereka berfikiran secara tidak waras. Oleh itu, mengapa zakat penting dalam jaga akal adalah untuk kita melahirkan orang yang baik. Okey, prinsip yang kedua akhir adalah menjaga maruah dan keturunan. Bagaimana dapat dijelaskan zakat menjaga maruah dan keturunan adalah di mana orang Islam yang menunaikan kewajipan membayar zakat akan melahirkan penghormatan daripada ahli masyarakat, sampai mendapat keberkatan dalam kehidupan. Baliknya, mereka yang tidak membayar zakat walaupun sudah memenuhi syarat-syaratnya akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebagaimana contoh, apabila kita dah cukup syarat untuk kita membayar zakat tapi kita tidak membayarnya, maka perkara tersebut boleh membawa keburukan kepada diri kita ataupun keluarga kita, yang mana orang di sekeliling kita akan memandang enteng atau buruklah. Bagaimana seorang yang memenuhi keperluan untuk membayar zakat tidak membayar zakat dan tidak menolong membantu orang Islam yang lain. Okey, yang terakhir sekali adalah prinsip menjaga harta. Walaupun menjaga harta ini diletakkan kepada tempat yang terakhir, tapi namun harta penting sebagai wasilah untuk mencapai penjagaan aspek-aspek lain hingga kepada penjagaan terhadap agama. Begitulah juga zakat, yang mana yang kita ketahui tadi, bahawa zakat ini melingkupi semua aspek maqasid syariah. Di situ di mana setiap perkara yang kita lakukan seperti membayar zakat dapat menjaga semua maqasid syariah. Okey, kita beralih kepada slide yang seterusnya, yang mana pada kali ini kita akan membincangkan bagaimana zakat itu menjadi satu instrumen untuk membasmi kemiskinan. Sebelum
kita mulakan lebih lanjut, mulakan dengan firman Allah dari surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi innamas sadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatil qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibni sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang maksudnya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang dipujuk hatinya untuk umat Islam, orang memerdekakan diri, orang yang berhutang untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, apa yang kita nak highlightkan di sini adalah golongan illil fuqara wal masakin, iaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sebagaimana yang kita ketahui, di negara kita Malaysia terdapat begitu ramai orang-orang fakir atau golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Di sinilah kita akan menunjukkan bagaimana peranan zakat dapat membasmi kadar kemiskinan yang tinggi di negara kita, walaupun tidak menghapuskannya selangsung, tapi dapat mengurangkan kadar itu dan menurunkan kadar tersebut. Okey, perkara yang pertama adalah pusat-pusat zakat, terutamanya dikhususkan kepada lembaga zakat Selangor yang mengadakan program pembangunan insan, iaitu satu program yang mana untuk memastikan golongan asnaf fakir dan miskin ini hidup dalam keadaan yang selesa. Lembaga zakat Selangor memastikan golongan asnaf ini mendapat tempat tinggal yang menjadi perlindungan mereka daripada panas dan hujan. Seterusnya, lembaga zakat Selangor juga turut menyediakan makanan bulanan bagi golongan asnaf ini untuk memastikan mereka mendapat makanan yang cukup dan tidak dibiarkan kebeluran. Inilah yang dimasukkan bagaimana yang dikaitkan pada slide sebelum ini, iaitu zakat ini berkait dengan maqasid syariah, yang mana kita dapat lihat lembaga zakat Selangor memberikan golongan asnaf ini tempat tinggal, makanan bulanan untuk memastikan mereka hidup selesa dan tidak mati kebuluran. Dapat dilihat di sini bagaimana zakat menjaga nyawa, tidak sahaja nyawa pada diri sendiri, malah nyawa masyarakat umat Islam yang lain. Oleh itu, pembangunan ekonomi pada sekarang ini tidak banyak membantu golongan asnaf ini, yang mana mereka seperti agak susah untuk mendapat kerjaan, susah untuk mencari harta, yang mana mereka kadang hanya tinggal di bawah jabatan, golongan di bawah jabatan dan di tepi-tepi jalan. Oleh itu, lembaga zakat Selangor menyediakan 8 buah pasarpuri yang mempunyai jumlah rumah sebanyak 180 buah untuk menempatkan golongan asnaf dan fakir miskin ini. Di situ dilihatkan bagaimana peranan zakat ini untuk membantu golongan-golongan asnaf, tidak hanya dari segi harta, malah dari segi perlindungan, keselesaan mereka untuk mereka meneruskan hidup sebagai seorang umat Islam.
setiap daripada zakatnya dibayar oleh orang-orang yang berada di Selangor telah diulurkan lebih kepada 19,000 fakir dan miskin di Selangor. Ini membuktikan bahawa lembaga zakat merupakan satu institusi yang boleh dipercayai untuk kita memberi pertolongan pada orang-orang yang memerlukan. Beralih kepada poin yang kedua adalah program pembangunan pendidikan, yang mana sebuah program di bawah lembaga zakat Selangor yang membantu anak-anak golongan asnaf ini untuk terus melanjutkan pelajaran mereka. Lembaga zakat Selangor memberi pertolongan daripada awal persekolahan, prasekolah sehinggalah ke pengajian tinggi, yang mana mereka membantu dengan membayar yuran pelajaran, dan di samping itu mereka membantu dengan menyediakan peralatan pelajaran supaya anak-anak golongan asnaf ini dapat terus belajar dan mengubah nasib mereka. Sebagaimana yang diketahui, banyakkan orang-orang golongan asnaf ini mereka berfikiran bahawa daripada menghantar anak-anak mereka terus belajar, lebih baik anak-anak mereka membantu mereka mencari harta atau mencari rezeki bagi menjara hidup keluarga mereka. Walau bagaimanapun, terdapat satu kajian yang mendapati bahawa pendidikan merupakan salah satu cara untuk mereka merubah nasib mereka agar tidak mewarisi kemiskinan yang ada pada ibu mereka, di samping dapat membantu keluarga mereka untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dengan adanya ilmu pengetahuan, secara tidak langsung anak-anak dapat memperluaskan idea bagi membantu keluarga mereka keluar dari kehidupan yang miskin dan tidak stabil. Begitulah bagaimana zakat menjadi satu instrumen untuk membantu golongan asnaf fakir dan miskin ini. Okey, akhir sekali, perkara yang dapat dilakukan melalui zakat adalah dengan program pembangunan ekonomi, yang mana lembaga zakat menyediakan peluang pekerjaan, yang mana secara tidak langsung mereka dapat menyara hidup keluarga mereka dan menambah pendapatan keluarga mereka. Pihak zakat membantu para asnaf dengan mewujudkan peluang pekerjaan, yang mana dapat dikenal pasti bahawa golongan asnaf fakir dan miskin ini berpotensi menjadi usahawan yang berjaya. Perkara yang dilakukan oleh lembaga zakat adalah seperti menjayakan program pemberian modal untuk mereka berniaga atau meneruskan apa yang mereka ingin lakukan, dan mengadakan program-program untuk mengasah skill mereka dalam mencuburi bidang ekonomi ataupun mencuburi dalam bidang keusahawanan. Terdapat ramai yang dicatatkan bahawa daripada golongan-golongan asnaf ini, golongan fakir dan miskin ini menjadi orang-orang yang telah berjaya. Perkara ini dapat dilakukan untuk meneruskan wang. Pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, kemiskinan diberi perhatian yang serius oleh baginda. Demikian itu, baginda menjelaskan kepada para sahabat bahawa zakat perlu diagihkan untuk membantu golongan miskin. Bagaimana disebutkan tadi bahawa zakat sendiri bukan saja pada masa kini, malah pada zaman Rasulullah dulu lagi, bahawa Rasulullah mengatakan bahawa zakat ini merupakan satu perkara yang boleh membantu golongan-golongan miskin ini. Oleh itu,
pada kesimpulannya, penting untuk kita sebagai orang yang mampu membayar zakat untuk terus membayar zakat bagi membantu golongan-golongan asnaf ini, dan secara tidak langsung kita dapat menyucikan hati kita dan menjalankan satu kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat satu kajian yang mengatakan zakat telah mengurangkan kadar kemiskinan dan yang kadar kemiskinan daripada 78.69% kepada 72.61%, yang menunjukkan penurunan kepada penurunan sebanyak 7.72% kadar kemiskinan di negara ini. Oleh itu, janganlah kita mengambil mudah akan kepentingan membayar zakat ini. Baiklah, sebagai kesimpulannya, zakat adalah satu daripada rukun Islam yang menjadi kewajipan ke atas setiap Muslim. Selain itu, ia juga merupakan teras perbendaharaan negara dan perlu dijalani dengan baik serta menepati syariat agar dapat menstabilkan ekonomi umat Islam. Hatta dalam Al-Quran sendiri ada menyebutkan tentang kepentingan zakat bersama solat, disebut berulang kali, dan ini menggambarkan bahawa solat dan zakat adalah saling berhubung kait antara satu sama lain. Bahkan secara umumnya, ramai yang mengetahui bahawa zakat mengeluarkan zakat dan wajib dipungut oleh kerajaan dan dalam kalangan masyarakat seperti Malaysia. Ia merupakan satu kaedah yang dinamik dan efektif untuk menyelesaikan masalah ekonomi golongan yang tidak berkemampuan dan mampu mencapai pertumbuhan dan keharmonian ekonomi negara. Hakikatnya, zakat dapat diusahakan sebagai satu instrumen untuk memperkasakan ekonomi dan seterusnya membasmi kemiskinan manusia, khususnya umat Islam di Malaysia. Setengah golongan mungkin berpendapat bahawa tiada perbezaan antara zakat dan cukai. Tambahan pula, mereka juga berpendapat bahawa cukai telah ditetapkan oleh undang-undang kerajaan, manakala zakat tidak. Walau bagaimanapun, pensyariatan zakat adalah satu daripada ciri-ciri yang disyariatkan oleh Allah untuk membantu pribadi manusia sesuai dengan prasyarat kebahagiaan sesebuah masyarakat yang harmoni, mahupun sebagai individu yang menyanjungi kebahagiaannya di dunia ini, dalam kehidupan ini. Caranya mudah. Seandainya umat Islam dapat mendominasi ekonomi negara, maka kawalan atau keseimbangan terhadap penawaran dan permintaan yang memungkinkan ketidakstabilan harga barangan atau perkhidmatan dapat dikawal. Golongan asnaf yang berhak menerima zakat adalah terdiri pada mereka yang tidak berupaya mendapat sumber kewangan seperti pendapatan yang mencukupi dan pinjaman bagi menjana ekonomi mereka. Oleh itu, instrumen zakat dapat membantu mengalirkan sumber dana tersebut daripada golongan yang berkemampuan kepada golongan yang kurang bernasib baik, khususnya di Malaysia ini. Akhir sekali, zakat merupakan tanggungjawab yang diwajibkan kepada umat Islam yang mesti ditunaikan dalam keadaan apa pun tanpa dapat dielakkan. Allah Subhanahu Wa Taala memuji zakat bukan pada satu tempat di dalam Al-Quran, tetapi banyak. Maka sesiapa yang mampu membayar zakat, wajiblah dia mengerjakannya. Dapatlah juga disimpulkan di sini bahawa zakat merupakan satu mekanisme yang penting dan utama untuk membangunkan ekonomi terhadap negara serta golongan-golongan yang memerlukannya. Okay, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian cadangan. Kumpulan kami sepakat untuk mencadangkan agar pihak yang terbabit seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri, khususnya bahagian dakwah, untuk mencari satu strategi dan usaha yang berkesan untuk menyediakan kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap kepentingan membayar zakat dan faedah membayar zakat. Cadangan seterusnya ialah pihak-pihak berautoriti seperti Jabatan Agama Islam negeri-negeri perlu menyediakan teks
Sekali-sekala perlu menyediakan teks khutbah Jumaat yang menerangkan tentang kewajipan berzakat bagi umat Islam. Di samping itu, para pembesar ataupun ahli jawatankuasa masjid dan surau-surau perlu memberikan pendedahan yang jelas dan terperinci kepada masyarakat mengenai zakat melalui kursus atau kelas yang dilakukan secara konsisten seperti pembelajaran daripada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama tanah air, khususnya Nusantara secara amnya. Ketiga, pertubuhan bukan kerajaan seperti NGO seharusnya membuat poster-poster yang berunsur dakwah di samping menerangkan tentang kedudukan zakat dan kelebihannya serta maklumat terbaru dan terkini tentang program-program berkaitan zakat. Hal ini adalah supaya informasi ini dapat disebarkan kepada orang ramai melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan pelbagai media sosial yang lain yang ramai orang guna supaya maklumat itu sampai. Seterusnya, pihak institusi pengajian tinggi sebagai satu institusi pendidikan perlu mengadakan aktiviti yang dapat membantu menyedarkan mahasiswa dan mahasiswi seperti menganjurkan program usrah, forum, tayangan perdana dan sebagainya. Pihak IPT juga seharusnya memainkan peranan sebagai badan yang mengeluarkan artikel-artikel mengenai zakat di internet. Ini adalah supaya mahasiswa dan mahasiswi yang masih di usia yang agak muda ni untuk membantu dalam memahami dan supaya mereka juga dapat memberikan kesedaran kepada orang luar sana. Okey, seterusnya, setiap mahasiswa dan mahasiswi perlulah bekerjasama dan memberikan komitmen kepada setiap aktiviti yang dijalankan yang dapat membawa kebaikan kepada semua agar tahap kesedaran untuk membayar zakat dapat disebarkan kepada keluarga dan masyarakat. Itu sekian saja cadangan daripada kami.